Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua anak-anak murid cikgu. Okey, selamat kembali ke sekolah. Okey, selamat kembali ke sekolah. Ni tahun ni kita tidak kembali ke sekolah, kita PDPR di rumah. Okey, akibat daripada pandemik COVID-19 ni, kita terpaksa belajar dari rumah. Okey, tak apa, itu tidak menjadi masalah. Okey, pada hari ini Cikgu Jazli, okey, akan mengajar kamu satu mata pelajaran baru, iaitu reka bentuk dan teknologi. Okey, reka bentuk dan teknologi tahun 4. Okey, mesti kamu semua tertanya-tanya apa itu mata pelajaran reka bentuk dan teknologi ni. Okey, mata pelajaran reka bentuk dan teknologi ni lebih kepada mata pelajaran yang melibatkan kemahiran. Okey, dia tak ada pada tahap 1. Darjah 1, 2, 3 awak tak belajar mata pelajaran ni. Tapi pada tahun 4, okey, tahun 5 akan datang dan tahun 6 akan datang, awak akan belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Okey, cikgu perkenalkan nama cikgu dulu. Okey, nama Cikgu Jazli bin Johari. Okey, cikgu yang akan mengajar kamu mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tahun 4. Okey, sebelum kita bergerak lebih jauh, okey, cikgu nak menunjukkan terlebih dahulu, okey, keadaan bengkel ataupun bilik RBT SK Seri Kenanga. Okey, kita tengok dahulu. Okey, dekat sini cikgu tunjukkan. Okey, ini merupakan pintu hadapan bengkel RBT. Mungkin sebelum ni tahun 3 kamu dah lalu pun depan bengkel RBT ni, mungkin tertanya-tanya apa yang ada dekat dalam bengkel RBT ni. Okey, ini ialah luaran bengkel RBT SK Seri Kenanga. Okey, kita masuk ke dalam. Okey, ini yang ada di dalam bengkel RBT SK Seri Kenanga. Awak tengok, ada banyak meja. Okey, itu merupakan meja projek yang mana awak akan menjalankan projek dan belajar di RBT di dalam bengkel ni nanti. Okey, apabila pandemik ni nanti selesai, okey, dah tak ada penjarakan, okey, bengkel dah boleh digunakan. Okey, mesti semua tak sabar nak masuk. Okey, sebab apa? Sebab dekat dalam bengkel ni kita akan buat macam-macam projek untuk tahun 4, 5 dan 6. Ni cikgu tunjukkan sikit. Okey, ni masuk bengkel, mesti ada peraturan keselamatan bengkel. Ni kejap lagi kan kita akan belajar apa dia peraturan keselamatan bengkel. Okey, ada banyak lagi lah peraturan. Okey, kejap lagi cikgu akan terangkan. Ni contoh peraturan dia. Okey, banyak peraturan sebelum awak masuk ke bengkel. Itu semua untuk menjaga diri awak daripada kecederaan. Ini contoh hasil kerja murid. Okey, ini hasil kerja murid tahun 4 pada tahun lepas. Cantik-cantik kan? Mesti semua dah tak sabar nak buat. Sebab apa? Sebab reka bentuk dan teknologi ini merupakan satu pelajaran yang menyeronokkan. Okey, ini merupakan buku teks. Cikgu ada dapat soft copy buku teks reka bentuk dan teknologi tahun 4. Kita sekali lalu. Ini ialah buku teks reka bentuk dan teknologi. Okey, baik. Ini merupakan ada 6 unit. Okey, pada tahun 2021, okey, kita akan belajar 6 unit. Yang pertama, unit keselamatan bengkel. Yang kedua, unit pengenalan kepada reka bentuk. Yang ketiga, unit pengenalan kepada teknologi. Yang keempat, unit reka bentuk pembungkusan. Yang kelima, unit reka bentuk makanan. Dan yang keenam, unit reka bentuk pengaturcaraan. Ada 6 unit. Semua mesti seronok. Okey, semua unit ni seronok. Sebab apa? Sebab ada unit nanti kamu akan buat. Okey, kalau pandemik ni berterusan, PDPR secara di rumah, nanti mak ayah pun boleh tolong buat sama-sama. Okey, nanti kita ambil gambar dan tunjuk pada cikgu. Okey. Okey, baik. Ini penerangan ikon sedikit. Ni semua ada dalam buku teks. Ini apa yang awak akan belajar nanti. Okey. Okey, pendahuluan. Okey. Ini pun dia punya tajuk. Okey, kita akan masuk kepada unit 1, iaitu keselamatan bengkel. Okey, baik. Baik kelas.
kita kalau masuk ke bengkel RBT, kita perlu ada peraturan. Peraturan ini yang akan melindungi awak semua daripada berlakunya kemalangan ataupun kecederaan. Okey, cikgu tak nak nanti bila awak tak ikut peraturan yang disediakan, akan berlakunya kemalangan, berlakunya kecederaan. Itu semua kita tak nak berlaku. Jadi kita kena ikut peraturan keselamatan bengkel. Okey, kita tengok kat sini ada Comex. Comex mengenai keselamatan bengkel. Nampak? Cikgu suruh murid-muridnya susun beg sebelum masuk ke dalam bengkel. Okey. Sebab apa? Kalau beg bersepah, okey, dia akan menghalang laluan masuk, laluan keluar, laluan di dalam bengkel. Nanti akan ada yang terjatuh. Ni komik ni mengenai peraturan bengkel. Tak apa, nanti cikgu bagi soft copy, awak boleh baca komik ni. Okey. Okey, seterusnya ini yang penting. Yang pertama, okey, awak mesti patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Okey, banyak tanda keselamatan. Contohnya utamakan keselamatan. Seterusnya tanda merbahaya. Okey, banyak lagi tanda yang perlu awak ikuti. Okey, supaya tidak berlakunya sebarang kemalangan dan kecederaan. Okey, yang kedua, buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Okey, ini penting supaya pengudaraan dapat berlaku. Okey, cikgu tak nak nanti ada murid cikgu yang lemas pula. Okey, langkah pertama apabila berada di dalam bengkel pertama sekali ialah buka pintu dan tingkap. Okey, nanti awak buat projek potong-potong kayu, habuk kayu, nanti habis masuk dekat mulut, masuk dekat hidung. Sebab apa? Pengudaraan tak bagus. Okey, berada di dalam bengkel, kita perlu ada udara yang bagus. Yang ketiga, bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Ini pun sama. Okey, setelah kita melakukan aktiviti, bersihkan. Okey, bersihkan meja. Okey, sekejap cikgu nak tunjuk. Okey, kita akan sekejap. Kita akan tulis sekejap. Okey, yang ini nombor 1. Okey, 2. Yang ini nombor 3. Okey, ini ialah peraturan yang perlu. 3 dulu yang perlu awak buat. Okey, peraturan. Yang pertama apa dia? Patuhi semua tanda di dalam bengkel. Yang kedua, buka semua pintu dan tingkap sebelum memulakan aktiviti. Dan yang ketiga, bersihkan meja selepas menyelesaikan aktiviti. Tak nak nanti meja tu bersepah. Okey, seterusnya yang keempat. Buat apa yang keempat? Letakkan beg di tempat yang disediakan. Okey, jika RBT adalah mata pelajaran terakhir pada hari itu dan kamu terpaksa membawa beg, okey, letakkan beg di tempat yang cikgu akan sediakan. Okey, cikgu tak nak semua beg diletakkan di dalam bengkel. Sebab apa? Nanti akan menyebabkan berlakunya kemalangan dan kecederaan. Nanti orang terlanggar beg, terjatuh lah, habis. Okey, seterusnya kelima. Kelima, gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Jangan ambil alatan tanpa kebenaran guru. Ini paling utama sebab apa? Dekat dalam bengkel ni ada banyak sangat alatan yang berbahaya. Kita ada gergaji lah, kita ada tukul besi lah, kita ada macam-macam. Cikgu tahu semua tengah teruja nak tengok barang-barang ni. Okey, jadi ikut arahan. Jadi guna alatan mengikut arahan. Jangan sesekali guna alatan tanpa arahan. Okey, cikgu tak nak berlakunya kemalangan. Yang keenam.
Okey, ini yang ke-6. Patuh arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Okey. Jangan sesuka hati awak masuk ke dalam bengkel. Sebab apa? Kalau tak ada cikgu, tiba-tiba awak masuk, berlakunya kemalangan, itu akan menyebabkan cerita dia lagi panjang. Nanti cikgu juga yang akan dipersalahkan. Okey, cikgu tak nak Okey, jadi sebelum masuk ke bengkel, minta awak semua untuk beratur terlebih dahulu. Jika cikgu tiada, tunggu cikgu datang, dapat kebenaran daripada cikgu, baru boleh masuk. Faham? Faham semua? Ada 6. Kita ulang semula. 1, patuhi semua tanda. Yang kedua, buka tingkap. Yang ketiga, bersihkan meja kerja dan bengkel. Yang keempat, letakkan beg di tempat yang disediakan. Yang kelima, gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Yang keenam, patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Ini ada 6 peraturan keselamatan bengkel. Kita ada peraturan keselamatan bengkel. Ada 6. Seterusnya kita akan pergi kepada peraturan keselamatan diri. Ni peraturan keselamatan diri. Ini ada 3 peraturan keselamatan diri. Yang pertama, ikat rambut yang panjang. Ikat rambut yang panjang. Jadi siapa rambut yang panjang tu, jangan biarkan dia mengurai. Sebab apa? Cikgu takut nanti bila awak nanti buat projek, pegang gergaji, nak gergaji, tergergaji rambut. Habis. Berlaku kemalangan, kecederaan. Cikgu tak nak. Yang kedua, yang kedua, ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Masukkan tudung ke dalam apron. Nanti buat projek, buat kerja nanti cikgu akan edarkan apron. Tudung kena masukkan ke dalam apron. Tak nak nanti tudung tu mengganggu awak punya kerja projek. Nanti pun boleh berlaku kemalangan. Yang ketiga, pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Boleh tak cikgu nak tanya, masuk bengkel berkaki ayam? Agak-agak boleh tak cikgu nak tanya? Mestilah tak boleh. Sebab apa? Dalam bengkel ni banyak kan buat kerja, kan banyak paku lah jatuh, banyak habuk lah jatuh, banyak sisa kayu lah jatuh. Takut nanti terpijak dan luka. Kita tak nak berlakunya perkara sedemikian. Pakaian, kasut yang sesuai. Tak boleh berkaki ayam. Tak boleh berkaki ayam. Yang ini yang ketiga. Yang ini yang ketiga. Seterusnya. Ni peraturan keselamatan alatan. Peraturan keselamatan alatan ada 2, 4, 6, 7. Ada 7. Yang pertama, bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Ini penting jangan memandai-mandai. Cikgu tak nak awak memandai-mandai. Biar pandai, jangan memandai-mandai. Yang pertama. Ni yang pertama. Yang kedua, berhati-hati semasa menggunakan alatan. Berhati-hati semasa menggunakan alatan. Jangan gelojoh ataupun jangan terburu-buru. Ini semua akan menyebabkan berlakunya kemalangan. Yang ketiga, laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Jangan guna alatan yang rosak. Tengok apa gergaji tu dah patah, awak nak guna juga. Kita nak mengelakkan kecederaan dan kemalangan. Kita tak nak berlaku sebarang kemalangan. Jadi jangan guna alatan yang rosak. Yang keempat, bersihkan alatan selepas digunakan. Cikgu nak kamu bersihkan alatan selepas digunakan. Jangan lepas guna terus simpan, terus letak atas meja, terus keluar. Yang tu tak nak. Cikgu nak bersihkan alatan selepas digunakan.
Okey, yang kelima, dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Jangan sesekali gergaji awak tiba-tiba nak gergaji tangan awak, tangan kawan awak, tukul tiba-tiba nak ketuk kepada kawan awak. Kalau terputus tangan awak, terputus tangan kawan awak, siapalah yang nanti nak ganti. Okey, cikgu tak nak benda ni berlaku. Yang ketujuh pula. Yang keenam, gunakan alatan dengan cara yang betul. Okey. Nanti cikgu tunjuk cara macam mana nak gergaji, macam mana nak nukul, macam mana nak memotong. Guna dengan betul. Jangan terbaliklah awak pegang. Yang ketujuh, simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Okey, cikgu nak setelah awak guna alatan, sila simpan. Okey, jangan biarkan dia bersepah-sepah. Jangan dia bersepah-sepah. Okey. Kita pergi ke yang terakhir pada hari ini, iaitu peraturan keselamatan bahan. Yang ini pun ada 6. Terdapat pelbagai jenis bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya. Yang berikut ialah peraturan keselamatan bahan yang perlu dipatuhi. Okey, yang pertama, bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru. Macam mana nak guna? Contohnya nak guna spray macam mana, nak guna cat macam mana. Jangan main-main pandai. Kan cikgu cakap biar pandai, jangan pandai-pandai. Itu sekarang ni ramai yang pandai-pandai. Suka buat sendiri, tak nak tanya cikgu. Nanti berlaku sebarang kemalangan, akan menyebabkan habis kecederaan. Okey, seterusnya nombor 2, simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Okey, dalam bengkel pun cikgu telah menyimpan barang-barang yang mudah terbakar dan selamat di dalam almari berkunci. Okey, cikgu tak nak nanti berlaku sebarang kemalangan, kebakaran. Sebab benda-benda ni kita tak jangka. Yang ketiga, berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Ini pun cikgu sangat tekankan. Okey, ni pun cikgu akan tunjuk cara dulu macam mana nak guna. Tak boleh nak suka-suka hati bagi awak guna. Yang keempat, simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Okey, cikgu dah cakap tadi, cikgu simpan di dalam almari besi. Yang kelima, gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Okey, cikgu nak awak gunakan bahan yang dengan berhemah dan cermat. Okey, jangan gelojoh, jangan terburu-buru. Okey, guna dengan berhemah, berhati-hati dan cermat. Cikgu tak nak nanti tertumpah dekat baju pula, cat, terspray kat tangan. Tak nak, benda-benda ni tak nak. Dan yang terakhir, yang keenam, bersihkan alatan yang tumpah di atas lantai dengan segera. Jika ada cat ke shellac ke tertumpah atas lantai, maklumkan dekat cikgu. Okey, kita akan bersihkan dengan segera. Kita tak nak benda tu nanti orang lain pula terpijak. Nanti terpijak, terjatuh, habis. Okey, telah selesai peraturan. Okey, kita ada beberapa peraturan di dalam bengkel. Yang pertama, peraturan keselamatan ada 6. Okey, peraturan keselamatan diri ada 3. Peraturan keselamatan alatan ada 7. Peraturan keselamatan bahan ada 6. Ini ada. Semua ni perlu awak tahu dan perlu awak belajar, supaya tidak berlaku sebarang kemalangan, kecederaan pada masa akan datang. Okey, baik, tugasan awak pada hari ini, okey, dengar. Okey, cikgu nak semua keluarkan buku tulis. Okey, jika kat rumah tu tak ada buku tulis, cari kertas kosong kalau boleh. Okey, cikgu nak awak salin. Boleh? Kalau boleh, buku tulis garis 1. Kalau ada yang dah beli buku tulis garis 1. Okey, tuliskan nama awak pada hadapan buku. Mata pelajaran RBT tahun 4, ikut kelas masing-masing lah. Kalau 4 belian, 4 belian. Kalau 4 dia 5, 4 dia 5. Okey, selepas itu cikgu nak tulis tarikh hari ni, hari Rabu dekat atas. Ni awak dah belajar kan dulu kan. Tulis tarikh, tulis hari.
Lepas tu tajuk. Pertama ialah peraturan keselamatan. Okey. Okey, cikgu nak awak salin peraturan keselamatan bengkel ni yang kuning ni. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Selepas itu dah tulis peraturan keselamatan bengkel. Okey. Langkahkan dia 1 ataupun 2, tulis peraturan keselamatan diri pula. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, tulis tajuk dia peraturan keselamatan diri, tulis 1, 2, 3 ni. Selepas itu pergi pula peraturan keselamatan alatan, ada 7. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buat. Dan akhir sekali peraturan keselamatan bahan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Itu sahaja cikgu nak awak salin dalam buku tulis garis 1. Buku tulis garis 1. Jadi ibu bapa boleh membantu anak-anak untuk menyalin peraturan ni. Ada 4 peraturan keselamatan. Yang pertama, peraturan keselamatan bengkel, peraturan keselamatan diri, peraturan keselamatan alatan dan peraturan keselamatan bahan. Okey. Jadi cikgu nak ibu bapa dapat membantu anak-anak untuk beri arahan salin yang mana. Okey, cikgu dah labelkan ni. Okey. Jadi awak boleh pause video ni dan salin. Okey. Ataupun nanti cikgu sediakan soft copy buku teks RBT tahun 4. Okey, awak boleh tengok dan salin dalam buku tulis tu. Okey. Okey, sekian saja hari ini daripada saya, Cikgu Jazli bin Johari. Okey, kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, cikgu doakan semoga kamu semua sihat-sihat sejahtera. Okey. Elakkan berada di tempat yang sesak sebab COVID-19 ni sekarang masih merebak, masih menular dan makin teruk. Cikgu nak semua jaga diri masing-masing. Okey, kita jaga kita. Okey. Semoga kita jumpa lagi pada minggu hadapan dan cikgu harap semua dapat menyiapkan kerja yang cikgu sediakan. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.